meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami dengan sabdanya yang panjang, yang bermaksud, hai manusia, hormatilah sahabat-sahabatku dan berlaku baiklah pada mereka dan cintalah pada mereka, sebab sebaik-baik manusia ialah sahabat-sahabatku yang aku diutus di tengah-tengah mereka. Lalu mereka percaya pada Allah dan membenarkan apa yang aku ajarkan dari Allah. Mereka ikuti dan amalkan. Kemudian yang sesudah mereka, maka orang-orang yang terbaik ialah generasi atau abad berikutnya, mereka yang percaya padaku meskipun tidak bertemu padaku. Panjang khutbah ni. Baik, pertama sekali Nabi kata, wahai manusia, hormati sahabat-sahabat aku. Sahabat aku ni siapa dia? Iaitu sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi dan jumpa dengan Nabi, ya. Abu Bakar ke, yang kita kenal Abu Bakar, Omar, kemudian apa tu, Ali-nya, Osman-nya. Lepas tu ada hak kita tak kenal dah, ya. Muawiyah kita tak kenal kan. Muawiyah ni antara orang yang rapat dengan Nabi, tulis wahyu Nabi, dan pernah menjadi gubernur Nabi, gubernur semasa zaman Nabi. Tetapi Muawiyah akhirnya dia perang, berlawan, ya. Berlawan pula bukannya dengan jalan-jalan orang, ya, dengan sahabat Nabi juga. Maka di sinilah musuh-musuh Islam tu dia putar balik kan. Dia kata, tengok sahabat Nabi penulis wahyu pun perang dengan sahabat Nabi yang lain juga, hebat juga, ya. Jadi dia kata inilah Islam, agama permusuhan. Jadi kalau orang tak cekap dari sudut sejarah dia, maka pada masa itu terpedaya juga dengan kata-kata daripada musuh Islam yang terdiri daripada orientalis barat. Baik. Jadi Nabi kata hormat sahabat aku dan kena buat baik ke dia. Buat baik ke dia, dengar cakap dia. Ini masa Nabi ada ni, Nabi bercakap. Sebab Nabi prepare dah, kalau aku mati ni tak kena gaya perang. Itu Aisyah pun perang sampai jadi panglima, pernah jadi panglima, ketua dalam satu peperangan, ya. Lawan geng-geng yang lain pula, ya. Ini kerana kuasa politik lah, ya. Kerana kuasa politik, ya. Salah faham kadang-kadang, ya. Baik. Dan cintalah pada mereka, sebab sebaik-baik manusia ialah sahabat-sahabatku yang aku diutus di tengah-tengah mereka. Ini manusia baik. Aku diutus oleh Allah Ta'ala dan mereka terima. Masa tu orang lain tak terima, mereka terima. Mereka ni baik, manusia yang baik, ya. Baik. Pasal apa Nabi kata lagu ni? Dan memang ada, ya. Nabi kata lagu ni tolong buat baik dengan sahabat aku ni, sebab ada golongan Syiah, ya, dia memburukkan sahabat Nabi, terutama sekali Abu Bakar. Dia cukup marah. Tak mustahil sampai peringkat satu ketika nanti, kalau sekiranya Syiah yang melampau ni, Syiah ni dia ada dua jenis, Syiah yang bagus, Syiah yang tak bagus, ya. Yang sederhana lah, dia okey, ya, yang dikatakan Imam 12 apa, okey. Tapi ada yang melampau ni, dia bila dengar nama Abu Bakar, tak kira di kalangan kita ni, dengar nama Abu Bakar je, dia kalau ada peluang dia pancung kepala, kan. Dengar Osman, Ali okey, bila sebut Ali okey, walaupun maknanya kita pegang Ahli Sunnah wal Jamaah ke, tapi bila sebut nama Ali tu okey sikit, reda dia punya perasaan dia. Tapi kalau dia macam sekarang ni, dia yang melampaunya di Syria, ya, mereka sudah menguasai, itu dia melampau dah, ya. Sampai peringkat yang Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia sembelih main-main je. Kita dengar sembelih tu macam mana gambar tak, macam kita duduk dengar di negara orang putih, dia telanjang. Kita tak fikir dia telanjang betul. Rupa-rupanya memang telanjang betul bila kita tanya kawan-kawan kita yang pergi sana, ya, duduk di tepi pantai. Begitu juga orang Syiah ni, dia sembelih main-main, macam sembelih ayam, ya. Dia buat tu,
dan dia boleh tanam hidup-hidup. Sebab tu tuan-tuan, bila dengar cerita, ialah cerita sama ada betul ataupun tidak, Umar tanam anak dia hidup-hidup tu, maknanya memang betul. Orang Arab dia boleh buat macam tu. Maknanya yang berlawan dengan dia tu, dia tanam hidup-hidup, slow, pelan-pelan je. Dia apa ni, dia korek lubang, lepas tu dia letak, lepas tu timbus. Bukannya timbus terus, pelan-pelan, sikit punya seksa kawan tu nak mati. Ya, ni yang terpaksa hisap dia punya apa ni, debu padang pasirnya bila ditimbus kan. Kalau sekaligus tu tak apa, taklah seksa sangat. Ya, baik. Lalu mereka percaya pada Allah dan membenarkan apa yang aku ajarkan daripada Allah, mereka ikuti dan mereka amal. Jadi sahabat aku ni, bila aku ajar dia, masa tu orang tak ramai, terutama sekali Abu Bakar, Osmannya dan lain-lain, ya tak? Abu Talhahnya, Abdul Rahman bin Aufnya. Masa tu dia kata, bila aku ajar cerita daripada Allah Ta'ala, beritahu cerita daripada Allah, orang lain tak percaya, dia boleh percaya. Bukan setakat percaya, dalam keadaan baru saja masuk Islam, aku ajar tu dia terus terima dan amalkan dan buat. Ya? Bukan setakat percaya, lepas tu suruh semayang, duk mikir pula semayang lah, buat apa pula semayang, apa duduk tunduk rokok sujud apa benda ni, tak ada. Bila suruh semayang, buat terus. Ya? Dalam keadaan baru aku cerita Islam dan aku cerita ini daripada Allah, dia orang boleh terima. Ya? Kemudian yang sesudah mereka, iaitu tabi'in, ya, dan maka orang-orang yang terbaik ialah generasi atau abad berikutnya, mereka yang percaya pada aku meskipun tidak bertemu padaku, benar-benar melaksanakan ajaran Allah. Kemudian abad dan generasi berikutnya tabi'in, mereka ini benar-benar percaya pada aku. Nabi cerita, orang hak baik lagi siapa dia? Orang hak tak nampak aku. Ya, dia tak nampak. Sempatlah hidup zaman Nabi, tapi duduk jauh dengan Nabi. Ada utusan saja yang pergi hantar, yang dihantar oleh Nabi, hantar ke China kan? China dengan Arab jauh, Nabi ada, ya? Tetapi dia orang tak boleh jumpa Nabi, jauh, ya? Nak naik kapal laut ke apa benda, macam kita lah, ya tak? Daripada Malaysia nak pergi Mekah berapa lama? Naik kapal laut dulu 2 bulan. Orang tua-tua kita cerita dulu 2 bulan. Jadi ada orang yang tak jumpa aku, masa tu aku ada lagi. Itu bagus. Orang ni adalah orang yang terbaik juga, dan dia laksana apa yang aku ajar tu, dan utusan aku ajar tu diterima. Kemudian abad dan generasi berikutnya tabi'in, mereka ini benar-benar percaya pada aku. Kemudian sesudah itu tiba-tiba generasi yang mengabaikan sembahyang. Lepas tu mari satu tahap, satu generasi yang mengabaikan sembahyang dan menurutkan syahwat hawa nafsu, dan meninggalkan perintah-perintahku dan mengerjakan larangan aku. Mereka mengambil agama yang sesuai dengan hawa nafsu. Sampai satu peringkat Nabi dah mati, ya tak? Dia jadi lagu ni, sembahyang tak buat, ya? Ikut nafsu dah, ya? Dan mereka mengambil agama yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka hanya bermuka-muka mengharap pujian orang dalam semua amal mereka. Berani sumpah sebelum diminta sumpah, ya? Kadang-kadang yang macam kita tengoklah orang berani sekarang sumpah, lepas tu sumpah pula dalam masjid, ya tak? Padahal sumpah nak dalam masjid ni tak ada apa pun. Di sumpah yang sebenarnya wallahi wa tallahi itu, wallahi wa billahi wa tallah, itu sumpah yang sebenar. Bukan junjung Quran mari masjid, lepas tu dia cerita kawan ni dah melewat, memang melewat saya pun, kan? Itu tak betul, ya? Tak ada sumpah pakai Al-Quran pun. Itu cara Kristian, ya? Sumpah dalam Islam dia satu, dia wallahi wa billahi wa tallah, ya? Itu sumpah yang betul, ya? Jadi sumpah ini memang sumpah yang betul lah kalau nak bersumpah. Sebab itu orang Arab ni, dia cakap sikit je wallahi, dia, kan? Kalau kita tanya ni real punya barang ke, wallahi, style dia. Jadi sebab tu Nabi dalam Al-Quran ke dalam hadis, dia ada sebut perkataan sumpah ni jangan main. Pasal apa dia? Negara Arab dia suka main dengan sumpah, ya? Kalau kita beli barang ke apa benda pun yang kita rasa ragui, dia bersumpah terus. Kita tak minta dia bersumpah pun, ya? Dia bersumpah awal. Ini yang Nabi cerita. Menjadi saksi sebelum diminta persaksian, ya?
nak mensahihkan, nak mensabitkan kesalahan orang tu, suka jadi saksi. Ini dipanggil saksi palsu. Jika diamati khianat, bukan diamati. Jika diamanati khianat, bila diberi amanah dia khianat. Jika bicara dusta, mereka selalu bicara apa yang tidak mereka perbuat. Dari mereka terangkatnya ilmu, kesabaran dan bermaharaja lela, kebodohan dan pelacuran. Dari mereka terangkat sifat malu dan amanat dan menjalar dusta khianat terhadap derhaka terhadap kedua ayah bonda dan memutus hubungan silaturahim. Ni akhir zaman dan panjang angan-angan, bakhil, rakus pada dunia, hasad dengki, kejam, busuk akhlak serta jelek dalam hubungan, buruk dalam hubungan kejiranan. Mereka terlepas daripada agama bagaikan anak panah terlepas daripada busurnya. Nabi umpamakan umat akhir zaman ni, manusia tu bebas daripada agama, sebagaimana anak panah tu dilepaskan daripada busur dia, daripada sarang dia, terpisah betul daripada agama. Ini Nabi gambar dah ni. Baik. Dan tidak akan tiba hari kiamat kecuali pada orang-orang yang jahat. Maknanya masa tu berlaku kejahatan yang banyak. Kerana itu bila kamu ingin menempati kesenangan syurga, maka peganglah dengan teguh sunnatul Rasul dan jami'atul muslimin, dan hati-hati kamu dari sesuatu yang serba baru. Sebab tiap yang baru itu bid'ah, dan tiap bid'ah itu sesat, dan Allah tidak akan mempersatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesesatan untuk selamanya. Dan siapa yang selepas kewajipan melepas, bukan selepas, dan siapa yang melepas kewajipan taat dan memisah diri daripada jami'atul muslimin dan mengabaikan ajaran Allah dan menyalahi hukum Allah, maka akan berhadapan kepada Allah sedang Allah murka padanya dan pasti akan memasukkannya ke dalam neraka. Itu khutbah Nabi lah ya. Jadi kesimpulan dia, ujung dia kata bila dah suasana jahat sangat, dia kata ikut sunnah aku, ikut je sunnah aku, tak payah duk mikir benda-benda baru, sebab letih. Macam saya sebut baru ni lah, letih. Dan disebabkan ada benda-benda baru ni, kita bercakaran, bercakaran. Orang ni kata bid'ah, orang ni tak. Jadi dikelahi. Hak kuat yang kata pegang sunnah ni pula dia kata itu bid'ah. Yang nak amal yang kata sunnah-sunnah Nabi ataupun amalan-amalan yang baru timbul ni, dia kata imam ni kata okey. Jadi berkelahi. Sebab tu bagi saya senang cerita, nak buat yang sunnah Nabi betul-betul pun buat, yang kata nak buat, yang kata yang baru-baru pun buat, tetapi biar ada sandaran yang kuat. Ada juga yang geng-geng yang kata yang pegang pada sunnah ni, dia condemn yang geng ini. Yang satu lagi, ada juga yang tak betul pun, yang orang panggil boleh betul ansur lagi lah. Macam ada sampai peringkat baca-baca Yasin malam Jumaat, dia kata bid'ah. Saya kata jangan cepat sangat nak membid'ahkan orang, kan? Pasal orang tu baca Yasin, Nabi pun suruh baca Yasin. So dia pilih malam Jumaat, okey, terpulanglah dia nak pilih malam apa. Cuma kita betulkan sikit saja, jangan kata Yasin malam Jumaat itu sunat. Itu saja, betul itu saja. Kawan yang sebelah sana tu yang kata orang katalah Wahabi punya orang tu, dia kata malam Jumaat baca Yasin bid'ah. Saya jawab balik, saya kata tak boleh cakap lagu tu. Awak nak kata bid'ah, daripada duk kata bid'ah, baik kata kepada orang yang tak baca Yasin tu malam Jumaat tu. Orang tak baca Yasin malam Jumaat tu, awak nak kata apa? Duk borok kedai kopi. Maka orang yang baca Yasin malam Jumaat itu lebih baik daripada orang yang tak baca. Settle masalah. Cuma nak betul sikit apa dia? Kalau ada yang beranggapan baca Yasin malam Jumaat itu sunat, itu kena betul. Itu kena betul. Itu saja, dia ubah sikit je. Jadi ini yang dikatakan perbalahan akhir zaman. Yang kuat sangat ni, yang kata nak ikut sunnah Nabi ni sampai ekstrim. Kata orang lain semua bid'ah apa semua. Itu tak betul juga. Jadi andaikan orang yang baca malam Jumaat itu dia baca Yasin, qalbul Quran. Nabi kata
baca Al-Quran ini, Yasin apa dia? Qalbu, maknanya hati Quran. Hati Quran Yasin. Bacalah hati tu. Macam kita baca Ummul Quran, Fatihah. Tak apalah, Ummul Quran ni Nabi kata kena baca. Yasin Nabi kata baca hari apa dia? Hari Jumaat. Jadi kita nak baca malam Jumaat, tak apa. Baca atas nama nak baca malam, nak baca Yasin, malam apa pun baca. Cuma kita nak kumpulkan manusia supaya pakat baca Yasin. Okey, dalam 1 minggu marilah kita pakat baca Yasin malam Jumaat. Dah. Tapi siapa tak nak baca, dia ada hal ke, jangan kata dia tu tak nak ikut sunnah. Itu tak betul. Settle masalah kalau dah pegang begitu. Sebab saya kadang-kadang berdepan dengan yang kawan-kawan kita yang terlalu over dengan nak pegang sunnah Nabi yang dikatakan geng Wahabi ni. Saya selalu berdepan dengan dia. Saya kata tak betul juga. Awak dia kata di semua bid'ah tak betul. Orang nak buat tahlil, buatlah. Daripada dia langsung tak pernah sebut la ilaha illallah, lebih baik dia buat tahlil. Sekali-sekala mak dia mati, dia buat tahlil. Okey, lebih baik daripada tak buat langsung. Dalam hidup dia tu ada juga, kebetulan mak ayah dia mati, dapat tahlil. Boleh baca la ilaha illallah. Kalau mak dia tak mati, tak ada tahlil. Rumah dia pun tak ada bunyi la ilaha illallah. Jadi fikirlah gitu, settle masalah. Cuma jangan kata benda tu wajib, benda tu sunat. Itu je. Tahlil sunat, wajib ke benda, jangan. Itu saja yang kita kena betulkan. Siasa itu saja. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah.